Misalnya seseorang basuh muka, lepas tu dia pergi makan nasi. Dia pergi makan nasi, kering lah. Balik mari dia basuh tangan pula. Tak apa lagu tu. Tak ada mualat. Tak apa. Walaupun dia pun tidak kata molek buat lagu tu. Nak rakyat pekoh, itu orang panggil pekoh. Boleh. Sah bagi dia. Walaupun orang lain kata tak sah, itu masalah lain hak tu. Pekoh ni lagu tu lah. Sah bagi dia. Hak molek, tentu dia pun kata supaya orang lain juga molek buat teratur jujuk gitu biar selesai lah. Dia pun kata lagu tu. Tapi dia nak ayatnya di sini tak apa kalau dipisahkan oleh benda lain. Cuma di sini dia tidak pisah dengan makan nasi kau buat bak makan nasi kau misalnya dah. Dia buat bak kau dia masuk dalam bilik air. Dia nak ayatnya dah saya sebut di sini baca bismillah ataupun ingat kepada Allah pada ketika nak bersetubuh. Lepas pada bersetubuh biasanya orang gimana? Orang pergi jamal. Sebab tu dia kata sesuai mari bak jamal. Lepas pada ni. Dia kotu. Dia pergi. Makna dia akan tidak suci. Kalau dia nak sembahyang nak apa tak boleh dah. Kalau kata keluar air mazi saja. Bila nak setubuh, keluar air mazi. Air mazi itu dah batal dah air sembahyang. Kalau kata tidak keluar air mazi, keluar air mani saja. Tu kena mandi juga. Tak batal air sembahyang. Tapi batal apa namanya hadas besar, berhadas besar. Maknanya tak boleh juga, kena pergi bilik air juga. Tu dia nak ayat. Kena pergi bilik air juga. Bila pergi bilik air tu nak ayat, bilik air tu kan tempat syaitan, tempat tak molek. Lagu mana? Tidak nak ingat Tuhan kat situ. Jom, kata dia. Kena ingat ke Tuhan juga. Sebab ada sesuai dengan ni. Bismillah ni mana molek berlaku semua tepat. Ingat kepada Allah ni semua tepat molek. Usah kau dalam ibadat, misalnya kita nak ambil air sembahyang, nak bersetubuh, lepas tu pergi bilik air pun kena ingat ke Tuhan juga. Dia nak ayat aku tu. Kena ingat ke Tuhan juga. Dia nampaklah pertalian dia tu. Nampak munasabak dia, kesesuaian bab ni, apa dia bab ni, nampaklah. Kalau kita tak tengok lagu tu tak nampak. Aku tu. Walaupun kita kata ni mari benda lain pun dia ada kaitan. Ada kaitan. Banyak kali dia nak ayat situ. Selain daripada tidak perlu mualat, dia nak ayat selepas daripada bersetubuh biasanya gapo? Pergi bilik air. Sebagaimana bersetubuh tu pun kita muskil dah. Apa nak ingat Tuhan pada ketika lagu tu nya. Begitu juga pada masa tempat bilik air. Bahkan dia nak ayatnya tepat-tepat lagu tu lah munasabahnya ingat Tuhannya. Sebab kita nak anak. Bila nak anak, nak berkat. Tak sewi syaitan ganggu. Tak sewi syaitan mempengaruhi anak kita, meninggalkan kesan buruk kepada anak kita. Ketika kita nak pergi bilik air, situlah tempat syaitan banyak. Situlah perlu kita ingat Tuhannya. Dia nak ayat. Lebih lagi daripada hak lain kalau nak kira. Sebab apa? Situ tempat syaitan. Situlah kena ingat kepada Allah. Tetapi ingat tu cara lain-lain. Cara sebut tu lain-lain. Di sini lain doa. Di situ lain doanya. Lain. Pada ketika nak ambil air sembahyang, lain doa. Tapi semuanya mengandungi arti ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allah ni tidak semestinya dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Walaupun hak tu hak paling baiknya. Tengok tempat-tempat tu tak ada hak tu. Tapi ingat kepada Allah tu ada juga. Sebab tu dia kata tasmiyah. Imam Bukhari buat bab tasmiyah, bukan basmalah. Kalau basmalah tu baru mesti Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah ni tidak semesti Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah dengan menyebut namanya. Misalnya di sini Bismillah. Ada juga dalam riwayat kata tak ada Bismillah. Tu Allahumma jannibna syaitan. Allahumma itu ingat kepada Tuhan dekat tu. Ada dekat tu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dia kata tu bacanya. Ingat kepada Allah lah tu. Dalam keadaan tu pun nak kena ingat. Ingat kepada Allah dalam semua keadaan, tapi kena sesuai. Nak sembelih binatang, kena ingat kepada Allah juga. Tapi bukan baca lagu ni, baca lagu lain. Bismillahi wallahu akbar. Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dah.
Itu tasmiyah. Imam Bukhari dia pilih perkataan itu tasmiyah, bukan basmalah. Dalam semua keadaan itu bukan basmalah, tasmiyah. Tasmiyah ni ingat kepada Allah. Sesuai dengan tempat lain-lain tu beza-bezalah. Bismillahi wallahu akbar. Allah yang maha agung, kerana dia benarkan kita sembelih ni lah kita sembelih. Kalau tidak, tak boleh buat nyayang ke binatang. Dosa besar. Tapi yang boleh tu Allahu akbar. Tu. Bismillahirrahmanirrahim tak sesuai. Sebab apa? Kehendak rahmat rahim tu tak nampak situ. Kerana Allah yang maha agung. Agung, jalal dia tu, kebesaran dia tu kadang-kadang kita nampak nyanyi, buat nyanyi. Kau orang sakitlah, matilah, menangis jadi tu, tapi jalal dia tu untuk menyatakan kebesaran, keagungan dia tu. Itulah kedudukan makhluknya, dia kena menghadapi keadaan-keadaan itu. Siapa yang buat lagu tu? Aku. Kita kena ingat ke dia. Itu jalal, baru sesuai dengan Allahu Akbar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu jamal. Orang panggil, menyatakan sifat jamal dia, bukan sifat jalal. Comel ni dia halus, lembut, seni, jenis gitu. Sesuai. Seni apa? Sembelih tu, gelepar gitu mau. Halus apa tu, tidak halus tu kasar. Tapi kerana Allah juga, sebut nama Allah juga, lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim, tempat lagu lain. Nak ayat jaga apa dia? Bismillah ni ucapan yang berkah. Banyak dalam hadis-hadis sebut, kalau seseorang tu dia tutup pintu dia Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh masuk. Makanan dia tutup, Bismillahirrahmanirrahim. Makanan dia nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh masuk sekali. Bismillah bila nak bertubuh, syaitan tak boleh masuk, tak boleh ganggu dia. Itulah dalam Quran sebutkan Allah SWT beri dah lesson lah kita kata, beri kemampuan kepada syaitan ini untuk mengganggu manusia dalam semua perkara. Bahkan dalam Quran dia sebutkan wasyarikhum fil amwali wal aulad, kamu berkongsilah dengan mereka dalam harta benda dan anak pinak. Anak pinak tu ke mana? Ni kalau kita baca hak ni, dia tak boleh berkongsi. Kalau tidak, dia berkongsi. Hak tu lah jadi degil kah, pala lah, macam-macam lah. Sebab tu kena beringat, ingat ke Tuhan dalam keadaan tu. Baru syaitan tidak boleh ganggu. Baru syaitan tidak boleh ganggu. Setengah-setengah orang dia kata tak boleh ganggu, dia lagu mana? Maksudnya tak sakit ke? Dah. Hak agama ni kalau dia ajar, dia tidak royak benda-benda hak biasa, tidak utama sangat. Walaupun hak tu pun penting juga dalam hidup kita. Dia ceritanya benda yang kita tidak faham. Kita tidak boleh usaha dengan biasa, dengan sebab-sebab biasa. Misalnya gangguan daripada syaitan. Waktu tu kalau kita pergi cek di hospital, doktor, pakar setara mana, tak boleh nak kesal tu kalau orang masuk atu tu. Dia kata tak ada sakit kau satu, yang kawan tu duk merau. Lagu tu lah. Nabi SAW dia tidak royak benda-benda hak biasa. Dia royak benda-benda hak luar daripada jangkauan manusia. Iaitu apa dia? Gangguan dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi tu. Jauh tu dari segi tu. Hak sakit tu, itu adalah sifat tabi'i manusia. Nabi pun sakit hak tu. Tak apa hak tu. Hak naknya, hak kita nak jaga benarnya, hak kita tak boleh kawal. Kalau makanan kita boleh kawal. Ni mani. Kita tak boleh ke mana? Tak usah makan. Boleh tu. Syaitan nak kawal ke mana? Kita tak nampak dia. Nabi SAW ni dia ajar benda-benda lagu tu. Hak kita dengan sebab biasa kita tak boleh nak kawal. Hak tu dia ajar. Sebab tu kita kata hak ni maksudnya tidak boleh memudaratkan dari sudut tu. Dari sudut maknawi tu. Bukan dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal ni boleh jadi orang tu biasalah. Sakit tu memang sifat manusia lah kita kata. Makan, minum, gotu-gon itu manusia. Hak naknya apa dia? Dirasuk, diganggu oleh syaitan, selalu dibisik oleh syaitan, waswasah dia tu. Syaitan tu banyak peluang, ruang dia banyak sangat boleh masuk dekat kita dan anak kita. Dengan sebab itu kita kena baca hak ni. Itu Nabi SAW ajar kita tu. Tentu dah makhluk ni bukan setakat hak kita nampak.